Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa lagi. I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buatlah. Bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia. Bagaimana banjir boleh berlaku? Banjir bukanlah suatu perkara yang asing lagi bagi kita. Tinggal di kawasan iklim bertropika, Malaysia menerima taburan hujan tahunan yang tinggi iaitu antara 1,200 mm di kawasan kering sehingga melebihi 4,000 mm di kawasan seperti Bukit Larut, Perak. Monsun Timur Laut yang berlaku setiap bulan November sehingga bulan Mac setiap tahun membawa taburan hujan bulanan sehingga 600 mm sekaligus membawa ancaman banjir di kawasan rendah. Di kawasan bandar pula, banjir kilat sering berlaku selepas hujan lebat yang membawa kerosakan harta benda dan juga ia boleh mengakibatkan kesulitan seperti kesesakan lalu lintas. Jika diperhatikan, sekarang ini kita sudah berada di musim banjir, sudah banyak berita dan kes yang melibatkan bencana banjir di beberapa buah negeri. Dan jika anda lihat sekarang ini juga di sebelah tingkap, di sebelah saya, tingkap ni juga menunjukkan cuaca sekarang sedang hujan. Bermula daripada tengah hari tadi, di mana saya berada di IIUM Pagoh pada 11 November. Dan sebelum saya terlupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aina Atira binti Azmi akan berkongsi tips dan langkah apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas berlakunya bencana banjir. Hal ini haruslah diberi lebih pendedahan kerana ramai lagi yang tidak tahu apa yang mereka perlu buat ataupun apa yang mereka perlu lakukan ketika musim tengkujuh ini. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang terpaksa menghadapi bencana banjir. Kita sedia maklum bahawa musibah ataupun bencana adalah sesuatu perkara yang berlaku secara tiba-tiba dan tanpa kita rancang. Jadi apa yang perlu dilakukan apabila air tiba-tiba naik? Jadi hari ini saya akan berkongsi cara dan langkah persediaan untuk menghadapi banjir. Sebelum itu, apakah pula keperluan asas yang perlu anda sediakan ketika berlakunya bencana banjir? Jadi terdapat 8 senarai keperluan asas yang boleh anda sediakan. Pertama sekali, anda boleh sediakan peti pertolongan cemas. Kedua, lampu suluh. Ketiga, bekalan makanan yang mencukupi terutamanya bagi ahli-ahli keluarga. Whistle kecemasan, telefon bimbit serta pengecasan, air putih yang bersih serta mencukupi dan juga barang-barang keperluan asas harian. Contohnya seperti jika anda mempunyai anak-anak kecil, boleh bawa lampin anak. Dan juga sekarang ni kita sedia maklum bahawa kita masih berada di musim penyakit berjangkit iaitu penyakit COVID-19. Jadi pelitup muka merupakan antara barang yang penting yang perlu anda bawa ketika anda pergi ke pusat pemindahan. Jadi dengan perkara ini kita dapat mengelakkan daripada penyakit berjangkit itu tersebar. Yang pertama, tips ataupun langkah sebelum menghadapi banjir. Kadang-kadang kita juga tidak peka sama ada paras kedudukan tempat tinggal kita itu tinggi ataupun rendah, boleh ditenggelami air ataupun tidak. Jadi kita haruslah sentiasa peka terhadap keadaan cuaca di kawasan perumahan kita, sama ada hujan itu hujan lebat ataupun hujan yang berterusan dan tidak henti-henti. Kemudian,
kita mestilah mendapatkan maklumat banjir serta sentiasa peka dengan amaran banjir melalui radio, media sosial, televisyen dan platform-platform lain. Seterusnya, kita haruslah menyimpan dan mengasingkan dokumen-dokumen penting supaya ia mudah dicari jika ingin digunakan, khususnya ketika waktu banjir. Dan apabila kita mengasingkan dokumen-dokumen penting tersebut, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kehilangan. Dan akhir sekali, sediakan juga bekalan makanan dan juga minuman yang bersesuaian untuk kita sekeluarga, dan jangan lupa bawa alatan komunikasi seperti telefon bimbit dan pastikan bateri dicas dengan penuh. Yang kedua, langkah ataupun tips semasa berlakunya banjir. Apa yang kita boleh lakukan apabila tiba-tiba air naik? Bila kita dapati kawasan perumahan kita sedang dilanda banjir, pindahkan segera semua alatan di dalam rumah ke tempat yang selamat ataupun ke tempat yang lebih tinggi. Pastikan juga semua dokumen penting berada dekat dengan kita dan sebaiknya dokumen ini berada di dalam fail yang kalis air. Dan seterusnya, kita perlu tutup semua suis elektrik, paip air dan juga tong gas. Hal ini sangat penting kerana perkara ini dapat mengurangkan barangan elektrik daripada rosak dan juga dapat mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti terkena kejutan elektrik. Yang ketiga, tips ataupun langkah semasa pemindahan. Jika mendapat arahan untuk berpindah ke tempat pemindahan yang telah disediakan, anda sebaiknya bergerak ke tempat pemindahan tersebut pada waktu siang kerana ianya lebih selamat. Pastikan anda membawa barangan ataupun dokumen yang penting sahaja ke pusat pemindahan banjir. Contoh barangan ataupun dokumen yang penting adalah seperti kad pengenalan, ubat-ubatan dan juga peralatan diri. Dengar dan peka pengumuman melalui media sosial, radio ataupun menunggu arahan daripada pihak berkuasa, dan jangan kembali ke rumah sebelum dibenarkan ataupun sebelum keadaan benar-benar selamat. Hal ini demikian kerana kita hendaklah sentiasa mengikut semua arahan dan prosedur yang telah diarahkan oleh pihak yang terlibat. Terakhir, keempat, langkah ataupun tips selepas banjir. Selepas banjir surut dan reda, dengar arahan pihak berkuasa dan janganlah kita bersikap tergopoh-gapah untuk terus pulang ke rumah. Pastikan keadaan betul-betul selamat sebelum pulang ke rumah masing-masing. Dahulukan juga warga-warga emas dan bantu mereka yang lebih memerlukan dahulu untuk pulang. Setibanya di rumah, pastikan kawasan rumah sudah betul-betul selamat untuk dimasuki dan pastikan tiada haiwan-haiwan berbahaya seperti ular dan juga kalajengking. Dan sekiranya ada binatang-binatang yang berbahaya yang memasuki rumah, segera laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi apabila semuanya sudah siap diperiksa dan juga sudah selamat untuk kita masuk dan kita duduki, maka proses pembersihan untuk membersihkan rumah di kawasan perumahan kita ataupun di kawasan rumah kita bolehlah dilakukan. Kita juga perlulah menghapuskan binatang-binatang yang boleh membawa penyakit seperti lipas, tikus dan juga nyamuk dengan cara yang betul. Kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, awasi anak-anak anda supaya tidak bermain dengan air banjir. Tambahan pula kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan nanti, pastikan anak-anak anda menjaga diri dan kesihatan supaya fizikal dan mental mereka tidak terganggu dengan musibah bencana banjir yang berlaku. Itu saja, sekian daripada saya, Aina Atira binti Azmi. Harapnya tips dan juga langkah-langkah sebelum, semasa dan juga selepas banjir ini dapat sedikit sebanyak membantu anda ketika berlakunya bencana banjir ataupun musibah banjir. Saya doakan supaya semua yang menghadapi banjir harap bersabar dengan ujian yang berlaku. Itu saja daripada saya. Terima kasih.